Zal, buatlah itu untuk kawan kau. Tak apa. Tak payah susah-susah je. Mak, orang dah cakap, jangan degil. Tunggu sampai Zal balik. Ini nak tukar bal lampu sendiri. Sekarang dah jatuh. Nasib baik tahu ada kawan Zal hantar balik kat sini. Kalau tak, macam mana? Kau tengoklah ni. Ha? Sejak ada rumah sendiri ni, apa aku buat semuanya salah, semuanya tak kena. Saya bukan salahkan Mak. Tapi masalahnya kalau Mak terjatuh, habis cedera, siapa yang susah? Zal yang susah juga. Dah lah, Mak. Mak tinggal dengan Zal sudah. Jual rumah ni. Zal, ini kan rumah arwah ayah. Arwah ayah suruh Mak jaga rumah ni. Kalau aku ikut engkau, nanti abang-abang kau suruh aku jual rumah ni. Kau faham tak? Baguslah tu. Siapa nama anak ni? Oh, saya Faz. Faz. Faz, makcik ni ada 3 orang anak lelaki. Yang pertama dengan yang kedua memang tak boleh harap. Diorang dua tu suruh makcik jual rumah ni supaya diorang boleh dapat duit bila makcik jual rumah ni. Habis yang ketiga ni tak ada duit? Anak yang ketiga ni baik sikit. Sebab aku ni anak angkat. Mak tak pernah nak bezakan anak kandung dengan anak angkat, Dah lah, Mak. Mak tinggal dengan Zal sudah. Kita settlekan benda ni. Betul tu, makcik. Zaman sekarang, lebih ramai warga Singapura suka tinggal bersendirian. Sebab ada kebebasan lah tu. Ada kebaikannya dan ada keburukannya. Macam hari ni. Kalau ada apa-apa terjadi kat makcik, macam mana? Jiran kan ada. Makcik kenal ke jiran-jiran makcik? Diorang tu bawa pindah jadi. Ini dinamakan pengasingan sosial atau social isolation. Maksud kau? Pengasingan sosial boleh berlaku apabila terdapat kekurangan kenalan antara individu dan anggota masyarakat yang berdekatan. Betul. Zal perasan sejak Zal tak tinggal rumah ni, Mak pun jarang keluar. Pengasingan sosial boleh menyebabkan kemurungan apabila seseorang mengalami kesunyian yang tinggi. Akibatnya, kualiti tidur, tahap kognitif dan kebolehan untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian mereka akan terjejas. Patutlah kebelakangan ni Mak asyik tak boleh tidur. Ini semua salah Zal. Sepatutnya Zal tak keluar dari rumah ni. Ibu bapa selalunya akan berasa sedih bila anak mereka berpindah keluar dari rumah. Ini dipanggil sindrom emptiness. Si ibu lebih cenderung kepada sindrom ini. Terima kasih. Makcik tak nak pindah rumah. Rizal pula dah beli rumah baru. Jadi kita harus ambil langkah berjaga-jaga. Tak segan silu kau pakai televisyen makcik ya? Ini untuk kebaikan makcik juga. Ini adalah Enhancement for Active Seniors di bawah program peningkatan rumah. Pemilik rumah boleh memohon untuk ease jika ada warga emas berumur 65 tahun ke atas yang tinggal di rumah itu. Di bawah program ini, makcik akan diberi 8 hingga 10 pemegang sokongan dan rawatan tidak licin untuk jublin lantai di bilik mandi. Ni dah bukan macam rumah, dah macam hospital. Tak naklah Mak tinggal rumah yang asyik mengingatkan Mak ni dah tua. Mak ni lagi sihat tau, lagi kuat. Mak, ini untuk keselamatan Mak sendiri. Buang duit je lah, Zal. Jangan takut. Program ini sekarang mempunyai subsidi dari pemerintah. Selalunya, makcik kena bayar dalam jumlah RM2,500. Tapi, dengan subsidi ini, makcik cuma hanya bayar dalam $125 hingga ke $325. Bergantung pada saiz rumah. Dah, kasih balik remote aku. Kasih. Dah, Mak tak nak dengan ni semua. Ini rumah Mak. Kau ikut cara aku, faham? Tapi... Tak ada tapi-tapi. Dah, sekarang kau pergi buat air, Zal. Mak dah haus. Aku rasa kawan kau yang bebel pun haus juga. Pergi. Bisa katanya diorang nak tinggal sendiri, go ahead lah. Kalau mereka masih sihat, saya agak itu situasi yang tak ada masalah. Mereka rasa lagi bebas. Lebih selesa lah tinggal sendiri. Keluarga mas ni daripada duduk dengan anak. Kita ni dah umur. Perlu nak banyak rehat lah. Jadi kalau yang lebih bagus kita duduk sendirilah.
kau lagi? Rizal tak tinggal sini lah. Saya datang bukan nak jumpa Rizal. Saya datang nak jumpa makcik. Apa kau nak? Takkan kita nak berbual kat sini? Apa kau nak? Kalau kau nak duit, aku tak ada duit lah. Apa pula duit? Makcik pernah terfikir tak? Apa yang akan jadi dengan rumah ni bila makcik dah tak ada nanti? Jadi kau nak doakan aku cepat matilah ni? Bukan macam tu. Walaupun perkara ni sensitif, kita tetap harus merancang. Makcik pernah kata, kedua-dua anak makcik nak makcik jual rumah ni kan? Makcik pernah fikir tak? Kalau diorang jual, nanti siapa yang dapat duit tu? Kalau aku tak ada nanti, diorang punya pasal lah yang kau kipu ni kenapa? Bukanlah. Kita tak nak adanya selisihan faham antara adik-beradik kerana duit. Kalau gitu aku derma je lah duit tu. Kan lagi bagus? Apa pun niat makcik, makcik harus memberitahu seseorang. Yelah. Aku bilang kau lah sekarang ni. Apa pula saya? Makcik harus melantik seseorang yang makcik percaya untuk menguruskan harta-harta makcik. Siapa yang boleh makcik lantik lah? Siapa-siapa, kawan atau saudara, yang penting dia berumur 21 tahun ke atas dan belum diisytiharkan muflis. Jadi, anak angkat boleh ke? Boleh, asalkan dia seseorang yang makcik boleh percaya untuk menguruskan niat makcik. Kawan saya pun dah sampai. Kawan? Ustaz! Jom masuk. Apa khabar? Baik. Jemput minum, Ustaz. Terima kasih. Cuma saya nak tahu je ni, siapa yang ingin tahu pasal hukum faraid dan pembagian harta? Inilah dia Ustaz orangnya. Panjang cerita, tapi saya boleh pendekkan. Faraid khusus untuk mengendalikan harta si mati yang tidak dibagikan pada waktu hidupnya. Oleh itu, apabila seseorang memberikan atau memindahkan kepada orang lain hak milik hartanya sepanjang hidupnya, tak kiralah sama ada kepada pewaris ataupun yang lain, ia kemudian tidak tertakluk lagi kepada faraid. Pembahagian demikian dikenali sebagai hibah atau hadiah, atau ada juga orang yang menggunakan instrumen nuzriyah. Cuma sahaja perlu dinasihatkan dalam kita melakukan pemberian seperti ini, kita perlu pastikan ia dilakukan atas dasar keperluan, ya, dan bukan kerana kita ingin menafikan atau menghilangkan hak orang lain. Menghilangkan hak orang lain? Maksud Ustaz? Misal kata, seseorang lelaki yang hanya mempunyai 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan, dan beliau kemudian mempunyai $10,000 dan ingin menghibahkan atau memberikan semua wang itu kepada anak perempuannya sahaja, hanya kerana anak perempuannya itu memang dari dahulu lebih rapat dan lebih manja dengannya, dan bukan kerana anak perempuannya itu lebih memerlukan disebabkan keadaan kesihatan atau keadaan keuangan yang mendesak. Sedangkan pada masa yang sama, anak lelakinya juga masih sama turut bertanggungjawab menjaganya. Dengan cara demikian, inilah kita sudah menghilangkan hak seseorang yang sebenarnya berhak dan melakukan kebaikan kepada kita. Walaupun itu niat saya? Niat perlu dipertimbangkan sebaik-baiknya. Ini adalah agar setiap pemberian kita kepada mana-mana tanggungan kita itu adalah adil dan saksama berdasarkan keperluan dan bukan hanya menurut emosi semata-mata saja. Macam mana pula dengan pembahagian hukum faraid? Hukum faraid hanya bermula setelah kematian seseorang. Namun, sebelum pembahagian faraid pun, ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan berhubungan dengan harta benda si mati itu. Ini termasuklah, pertama, kita menyelesaikan perbelanjaan pengembumian si mati secara sederhana. Kedua adalah menyelesaikan semua hutang yang ditanggung oleh si mati. Tak kiralah hutang pada manusia lain dan juga perkara lain seperti haji, zakat dan juga fidyah. Ketiga, kita juga perlu melaksanakan wasiat yang telah dibuat dan dilakar oleh si mati. Dalam kita melaksanakan pembahagian faraid dan sebagainya, kita perlu bersikap ihsan dan juga sensitif terhadap keperluan tanggungan si mati. Sebagai contoh, kalau si mati itu ada pasangan atau anak-anak dan memerlukan perbelanjaan, janganlah kita ini dalam menuntut bahagian kita dalam faraid itu, kita kemudian tidak memikirkan tentang kemaslahatan dan kebajikan tanggungan-tanggungan si mati itu. Jika perlu untuk kita nak
nak melepaskan bahagian kita semuanya, ya kan? Atau kita macam Haji Bakhil sikit hanya boleh melepaskan sebahagian besar daripada bahagiannya, itu adalah lebih afdal dan bahkan dianjurkan. Kalau saya ada satu rumah je, perlu ke saya tulis wasiat, Ustaz? Memang kita sangat digalakkan untuk melakukan wasiat, ya kan? Kerana ia akan membantu kita untuk mengelakkan sebarang perbalahan dalam keluarga di belakang hari. Cuma sahaja jumlah yang ditulis dalam wasiat itu tidak harus melebihi 1/3 dari hartanya. Kemudian para penerima manfaat juga tidak boleh daripada kalangan ahli waris atau ahli keluarga yang akan mendapat bahagian daripada faraid. Tapi Ustaz, hukum faraid ni boleh dilaksanakan untuk perumahan awam? Saya ada seseorang yang boleh menjawab soalan makcik. Sebelum saya menjawab soalan ini, boleh saya bertanya jika rumah ini hak sepenuhnya milik makcik? Semua orang digalakkan untuk meninggalkan wasiat dan menantik si pentadbir. Hukum faraid akan digunakan atas pembahagian hasil penjualan rumah ini. Si pentadbir digalakkan untuk mulakan proses untuk mendapatkan geran probit dalam tempoh 6 bulan, iaitu hak untuk membahagikan hasil penjualan rumah ini. Boleh ke seseorang tu memberi sebahagian kepada anak angkat? Seorang anak angkat bukan dianggap sebagai ahli waris si mati. Tetapi, si mati boleh memberi 1/3 kepada anak angkatnya jika ia tertulis dalam wasiat. Selainnya, 2/3 akan diberi kepada ahli keluarganya mengikut hukum faraid. Itulah kepentingan menulis wasiat, untuk menjaga niat si mati. Terima kasih Cik Fazal. Apa pendapat Ustaz pula? Walaupun menulis wasiat itu adalah sesuatu yang baik, namun saya ingin berpesan supaya kita ini berlaku jujur dan telus sejauh mungkin dengan ahli keluarga. Ajak berbincang, kongsikan dengan mereka apa yang kita inginkan untuk bagaimana cara dibahagikan harta, supaya akhirnya nanti tidak ada sebarang masalah yang akan timbul di belakang hari. Terima kasihlah Ustaz. Selalunya saya bertindak ikut perasaan je. Minum dulu Ustaz, minum. Setahu saya satu peninggalan daripada ibu bapa, sebagai peninggalan harta untuk masa depan. Macam kita punya CPF ke, kalau kita ada harta apa, kita mesti wasiat dengan anak-anak ke lah, menantu lah. So, tak gaduh, like nama ni untuk sidik ni punya harta benda. Macam kita dah banyak dengar isu-isu masalah macam bila orang tu dah tiada, dalam keluarga adik-beradik bergaduh. Lah, kau lagi? Kau tak ada kerja lain ke? Inilah kerja saya, nasihatkan orang. Apa lagi kau nak? Takkan berbual kat sini je. Apa lagi yang kau nak nasihatkan aku? Lease buyback scheme? Seorang warga emas yang tinggal di rumah 4 bilik atau lebih kecil layak untuk skim beli balik pajakan sebagai wang tambahan bersara. Tak faham? Makcik boleh menjual sebahagian daripada pajakan flat makcik kepada Lembaga Pembangunan Perumahan. Hasil keuntungan ini dapat disalurkan ke CPF akaun bersara. Makcik boleh menggunakan duit dari akaun bersara untuk membeli CPF Life Plan yang akan memberi makcik pendapatan bulanan untuk hidup. Misal kata seseorang berusia 60 tahun. Rumah yang dibelinya berusia 30 tahun. Maksudnya, rumahnya masih mempunyai pajakan 69 tahun. Pemiliknya mungkin tidak akan hidup selama 69 tahun lagi. Maka dia ingin menjual balik pajakan itu kepada Lembaga Pembangunan Perumahan. Pajakan minimum adalah 20 tahun. Dalam kes ini, si pemilik ingin menjual sebahagian dari pajakan flatnya dengan anggaran tahun untuk hidup. Jadi, nilai pajakan yang dijual kembali itu akan dibeli oleh Lembaga Pembangunan Perumahan dan disalurkan kepada CPF akaun bersara. Dengan cara ini, si pemilik masih boleh menikmati hasil rumah itu selagi dia masih hidup. Macam mana kalau dia hidup lebih dari 26 tahun yang dicakakan? Ajal maut bukan ketentuan kita, Faz. Sabarlah, cik saya belum habis cakap lagi. Sekiranya anda hidup melebihi dari 26 tahun itu, anda tidak akan kehilangan tempat tinggal. Lembaga Pentadbiran Perumahan akan melihat keadaan kes anda dan pertimbangkan sokongan keluarga anda
keadaan kesihatan dan status keuangan untuk menentukan susunan perumahan yang sesuai untuk anda. Kalau dia mati sebelum 26 tahun? Bahagian selebihnya akan disalurkan ke akaun CPF si mati dan diagihkan ke ahli keluarga si mati. Satu cadangan yang baik. Makcik juga boleh pindah ke rumah yang lebih kecil. Jual rumah ni dan beli yang baru? Yelah. Rumah ni kan rumah 4 bilik. Makcik pula tinggal seorang. Apa kata makcik pertimbangkan pindah ke rumah 3 bilik? Makcik mempunyai rumah 4 bilik di kawasan yang matang. Makcik boleh pertimbangkan untuk membeli rumah 3 bilik di kawasan yang tidak begitu matang. Untuk pembelian rumah baru, makcik juga layak untuk menerima Silver Housing Bonus sebanyak $20,000 jika sebahagian dari keuntungan hasil penjualan disalurkan ke dana CPF akaun bersara makcik. Tak nak. Rumah ni pemberian pakcik. Dia suruh makcik jaga rumah ni elok-elok. Makcik tak naklah jual rumah ni. Tak apa. Ini cuma satu alternatif. Ada cara lain juga. Cara-cara kau ni semuanya pakai duit. Pembelian rumah tu kan satu pelaburan. Nak kenapa dengan kau? 3, 2, 1. Memperkenalkan Rozana. Bakal menantu salah. Bakal penyewa rumah makcik. Masuk. Khabar? Baik. Saya dengar makcik nak sewakan bilik. Saya dari Kuala Lumpur. Saya baru dapat peluang untuk berada di Singapura. Jadi, saya ingin mencari tempat untuk tinggal. Makcik juga boleh menyewakan bilik yang tidak digunakan. Dengan cara ini, makcik dapat membantu Rozana dengan menyediakan tempat tinggal. Makcik juga akan dapat wang sewa bulanan dari dia dan juga seorang teman. Rumah makcik cantik. Alah, sederhana je. Rozana ni berapa tahun? Saya baru 24 tahun. Oh, mudanya. Jadi sekarang Rozana tinggal kat mana? Sekarang saya masih tinggal di Asrama College. Tetapi saya rasa lebih selesa kalau saya tinggal di luar kampus. Rozana ni dah berpunya ke belum? Ini anak makcik. Handsome kan? Makcik ni ke situ pula. Penting ke? Pentinglah, Faz. Dia ni nak jadi penyewa rumah makcik. Bukan nak jadi bakal menantu. Faz, alang-alang menyeluk pekasam. Marilah kita masak asam pedas. Yelah. Tak apa. Mari. Makcik tunjukkan bilik Rozana, Sorry lah, rumah makcik ni tak terurus. Makcik tak tahu yang Rozana nak datang. Mari. Saya rasa rumah kecil tu baguslah. Sebab rumah kecil tak payah bersihkan banyak. Mungkin sesuai jugalah kerana tak perlu mereka jalan ke sana kemari jauh-jauh kan. Kita boleh berikan duit, kena menjaga, tengok sakit pening mereka. Kita sebagai ibu macam anak-anak ni meragai kita lah. Selagi ibu bapa tu ada, kita khidmatlah mereka kerana tanpa mereka, tanpa kita. Tanpa mereka, kita tak ada kat sini lah. Mak, kenapa ni, Mak? Mak ni dah tua, Zal. Iyalah, sebab tu Zal suruh Mak tinggal dengan Zal. Mak ni dah tak cukup masa. Apa yang Mak melipik ni? Zal, kau kena faham. Yang satu hari nanti, Mak akan pergi juga. Iyalah, tapi takkan nak berbual pasal benda ni sekarang? Pasal Mak tak nak, lepas Mak dah pergi nanti, kau dengan abang-abang semua gaduh. Ni, Mak dah minta tolong. Mak nak kau uruskan semua peninggalan Mak. Mak nak kau jual rumah ni, Mak nak kau langsaikan semua wang urusan jenazah dan yang lain-lainnya kau bahagikan dengan surat wasiat dan hukum faraid. Boleh? Habis nanti abang-abang cakap apa? Kecil hati diorang. Mak nak pilih kau. Pasal abang-abang kau tu semua kau jangan risaulah. Nanti aku berbual dengan diorang. Boleh ke tak? Boleh.
Siapa tu, Mak? Berkenan ke? Dah diam tu, tandanya sukalah tu. Zal, kalau Zal nak kenal dengan dia, rajin-rajinlah datang sini. Jenguk Mak. Dah. Mak lagi buat air ni. Kau nak apa-apa tak? Tak apa, Mak. Fas! Mak apa sih? Zal, bawa kawan tu masuk. Mak yang ajak dia makan tengah hari. Oh. Masuk. Terima kasih. Ada orang baru kat sini. Kau datang sini untuk makan tengah hari. Apa dia jadi ni? Ada hikmah di sebaliknya, bro. Kerana saya Faz. Faz the best. Guarantee beres.